pilih Gunung Stong sebab Gunung Stong ada air terjun, one of the best air terjun in Malaysia, Peninsula Malaysia. And also Bahar Camp, I was told, is very, very nice. So that's why we choose Gunung Stong. Bagi saya trip ni memang seronok, baik sangat. Sebab dia bukan semacam hiking saya pernah pergi, dia ada suasana lain. Menariklah untuk laut cabaran Kajar River ni. As a cancer survivor, saya rasa berbangga dengan diri sendiri dan rakan-rakan yang bagi saya support untuk sampai ke sana. So all the name of the product that we have actually means something in Swedish name. Like Kachka, Kaipa, it actually means something. Everything you said we already knew, more or less. Pada 3 dan 4 Mac 2017, Fjällräven telah menganjurkan Fjällräven Journey yang pertama di Malaysia, Fjällräven Journey Gunung Stong. Seramai 40 peserta dari pelbagai kaum dan bangsa berkumpul di LRT Gombak untuk memulakan perjalanan ke Dabong, Kelantan. Okay, last time saya naik bus macam ni, saya pergi Gunung Tahan. So, kita akan gerak malam ni sampai kat sana esok pagi. So, malam ni saya akan tidur dalam bus dan kita akan jumpa esok pagi. Selepas 8 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, kami sampai ke Dabong, kaki Gunung Stong. Okay, selamat pagi. Kita baru sampai dekat bandar Dabong, dekat kaki bukit Gunung Stong. Saya masih mamai sikit, tapi lepas kita makan ni, kita akan mulakan journey kita. So, saya akan makan, lepas tu kita start. Selepas perjalanan yang panjang dan sebelum memulakan penggembaraan yang penuh cabaran, kami mengambil kesempatan untuk bersarapan dan berkenalan. Di kaki Gunung Stong terletak beberapa buah gua yang bakal kami terokai sebelum memulakan pendakian ke tapak perkhemahan Gunung Stong. Ketiga taklimat diadakan sebelum penerokaan gua, kami diperkenalkan dengan pasukan malim gunung yang akan mengetuai pendakian sehingga tamat. Program yang diaturkan oleh Fjällräven 3 hari 2 malam, kita akan pertama sekali explore caving. Yang kedua, mendaki Gunung Stong Mountain. But we just need to touch a bit of your safety. If you want to stop, let someone know. Okay, sekarang saya berada dekat Gua Pagar. Kita sebenarnya nak masuk gua. Kita nak meneroka semua, tengok macam mana. Saya takut gelap sikit, so kena tengok nasib baik ada headlamp. So kita masuk gua lebih kurang 2 jam. Kita meneroka gua, lepas tu kita keluar. Jom. Like that. Ini
must try. Reach have to go in. Yes. Masuk kepala kan? Takut nanti dia jatuh potong kepala. Okay, so kita dah masuk gua. Kita lalu macam kawasan gelap sangat. Tapi tiba-tiba kita sampai macam kawasan ni macam luas sikit sebab kat atas dia ada macam apa lubang besar. So apa dia macam apa rumah cahaya kan. Sini tak perlu bawa lampu semua sebab boleh nampak atas hutan semua. Tapi lepas ni kita akan masuk lagi dalam tengok. Gua ini dinamakan Gua Pagar kerana terdapat formasi batu yang merupai pagar. Saya tadi cakap dengan guide, dia kata dalam gua kata kalau tak ada tenaga, tak ada air ke apa, dia sebenarnya ada satu daun boleh makan terus lah. Macam ni. Dia nama dia asam batu. Dia boleh makan terus macam ni. Dia macam asam. Manis tapi masam sikit. Tapi boleh tahan tak rasa dia. Sedap. Not bad. Macam pelam lah. Macam pelam. Okay, so belakang saya dia ada satu batu. Nama dia Monkey Headstone, kepala monyet. So kalau tengok batu tu, bentuk dia nampak macam kepala monyet kan. Ada yang nampak mulut dia, mata, hidung semua. So, sebenarnya nama tu Monkey Headstone. Okay, kita dah sampai kat gua kedua. Nama dia Gua Keris. Saya tanya guide kenapa nama Gua Keris. Dia kata dalam ada keris. Betul. Kalau boleh ambil, boleh ambil. So kita masuk dalam, kita cuba cari keris tu. Lepas tu saya tengok kalau saya boleh ambil ke tak. Jom. Kalau tengok belakang saya, batu ni ada bentuk macam keris. So kalau dari diri kat sini tengok, nampak bentuk dia. So, sebenarnya keris ni memang tak boleh ambil sebab besar sangat. Tapi memang nampak kan. Sebab itu dia panggil nama gua ni Gua Keris. Okay, kita dah sampai ke gua ketiga. Nama dia Gua Gelap. So dalamnya gelap sangat. Orang kata jalan masuk gua tu sempit sangat. Sempit. Lepas tu kena apa? Masuk air sikit. Saya dah sampai sini, nampak sempit sangat. Macam serius, macam hanya orang kurus boleh masuk. So kemenangannya saya tak boleh. So saya akan terbalik lalu gua yang tadi, bagi orang yang kurus masuk sini. Okay, so kita dah habis meneroka 3 gua kat sini. Gua Pagar, Gua Keris dan Gua Gelap. Sebenarnya kan, dari sini tak nampak macam dalam ada apa-apa. Tapi dalam ada gua yang besar, boleh bina bungalow, kondo sebab dia macam luas kawasan dia. Ni sebenarnya kali pertama saya meneroka gua macam ni. Tengok, dia macam tak komersial sangat, agak mencabar. Berpeluh tapi puas meneroka gua. So lepas ni kita akan pergi naik gunung. Jom. Selepas makan tengah hari,
kami bersiap sedia untuk ke trek pendakian untuk memulakan pengebaraan ke tapak Kamp Baha setinggi 461 meter dari paras laut. Okey, kita baru nak gerak ke mana? Kebun kereta, right? Ya. Okey, kita pergi kebun kereta, lepas tu kita naik ke Kamp Baha. So excited sikit tapi nervous juga, right? So kita tengok macam mana lagi. Sepanjang perjalanan ke trek pendakian, kelihatan air terjun Jelawang, salah satu lambang yang terkenal di Gunung Stong. Malam Gunung memberikan taklimat terakhir sebagai peringatan dan nasihat kepada semua peserta sebelum memulakan pendakian. Pendakian ke Kamp Baha dijangka mengambil masa 3 jam. Selepas sejam perjalanan mendaki, kami melalui sungai yang berpunca dari air terjun Jelawang. Perjalanan melintasi sungai agak mencabar kerana laluannya yang licin dan sungai yang deras. Inilah antara keunikan Malaysia. Banyak air terjun yang sentiasa memukau pandangan saya setiap kali memandangnya. Okay, sekarang kita dah halfway. Sekarang saya kat paling depan group. So saya kena relax sini sikit, tunggu orang belakang kejar. Tapi kita dah separuh perjalanan. So tak lama lagi kita akan sampai camp. Lepas tu kita akan pasang kemah semua. Lepas tu makan, lepak sikit. So kita tunggu orang kat belakang. Kami tiba di Kamp Baha sebelum senja. Terus menyiapkan tempat tidur dan mandi untuk menyegarkan diri. Okay, so kita dah pasang kemah, dah mandi, siapkan semua. So lepas ni kita nak pergi makan. Ni makanan kita malam ni. Kita ada ikan. Kita akan buka, lepas tu makan. Lepas tu kita ada nasi putih dengan ayam dengan kuah dia. So semua orang lapar, sebab itu kita makan banyak nasi. Inilah keunikan Malaysia. Walaupun dalam hutan, kami masih makan sedap-sedap. Tapi ingat, kalau nak makan macam raja, kena pikul macam hamba. Pendakian hari ini memang memenatkan. Selepas makan, kita semua tidur kerana esok kami akan bangun awal untuk mendaki puncak Gunung Stong. Kalau dah tiba di Kamp Baha, wajib bangun awal untuk tengok view awan kapit ketika sunrise. Sangat cantik. Kamp Baha terletak di atas salah satu tingkatan air terjun Jelawang.
Air terjun ni tinggi tau. Selamat pagi. Sekarang dah 7:30 pagi, hari kedua. Dan hari ni kita akan naik ke puncak Gunung Stong. So kita nak gerak pukul 8. So saya nak pergi makan breakfast kejap, lepas tu kita masuk hutan. Jom. Wow. Sebelum kami memulakan pendakian, pihak penanjur mengambil kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk terbaru Fjällräven. Everybody has to be have the flashlight. Siapa tak ada flashlight tak boleh naik. Betul, serius. Flashlight. Seperti biasa, sebelum memulakan pendakian, kami mendapat taklimat dari Malim Gunung. Guide kata perjalanan agak-agak 4 jam naik, 3 jam turun. So kita dari sini kita akan naik pergi Gunung Stong. Jom. Gunung Stong terkenal dengan tingkatan air terjunnya. Sepanjang pendakian, kami melalui beberapa sungai yang sangat cantik. Selepas merentasi beberapa batang sungai, pendakian menjadi semakin mencabar. Trek ke puncak Gunung Stong agak curam. Sepanjang pendakian, kami dapat melihat lanskap hutan berubah mengikut ketinggian. Okey. Kami dah sampai dekat puncak Gunung Stong. Puncak sebenarnya atas batu ni. So kalau nak nampak signboard, nampak view, boleh panjat batu. Saya penat sikit sebab dah 4 jam setengah kita jalan sampai sini. So kita relax dulu, lepas tu kita naik puncak ambil gambar dekat signboard. Okay, sekarang saya berada dekat puncak Gunung Stong. Kita sampai lebih kurang 4 jam setengah. So trek dia agak mencabar, hardcore sikit. Tapi bila sampai puncak dah rasa puas. Lagipun view sini cantik juga. So saya akan rehat sini sekejap, layan view, lepas tu kita turun balik camp. Okay, kami dah sampai puncak Gunung Stong, 1422 meter atas paras laut. Macam mana? Best tak? Saya rasa gembira sepanjang perjalanan ini. Dapat berkenalan dengan kawan-kawan baru, semua orang mesra dan mudah didekati. Dan sudah tentu rasa seronok dapat tapau sebuah lagi gunung di Malaysia. Terima kasih Fjällräven.